Baik, buku saya muka surat 94. Kalau ada kekanda bonda sahabat yang lain muka suratnya, tak mengapa, dia beza 2-3 helai saja. Pergi tengok kepada pelajaran umur balik. Umur balik. Kitab fiqh tu RM 20 sahaja. Yang tertinggal kat rumah tak payah belilah. Ke PKP semua hilang, mengajar suami dengan cucu kan. Yang kitab baru muka surat berapa? Boleh share dengan saya? 90. Kitab baru muka surat 90. Dia ada 3 versi cetakan buku ni untuk semua kuliah saya. Jadi kitab saya ni 94. Kitab yang baru diedarkan ni muka surat 90. Ada satu lagi versi yang lebih lama daripada saya punya. Saya tak tahu muka surat berapa. 92. Dia lagi jauh, 83 tu. Masya Allah. Angkat sikit kitab ke? Tu dia, kulit pun lain, lagi lama. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah, semua kita sudah sedia. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Koklah jasad juga sini, ruh ni tidak. Jadi alhamdulillah, muslimat dirahmati Allah, kekanda bonda. Saya Kak Pah. Pakai mask tak dengar kuat. Tengok Ustazah tak kenal Kak Pah tu kat depan. Sebab bila pakai mask tak dengar dah suara Kak Pah kan. Kalau dalam bilik kuliah tu suara Kak Pah saja, masya-Allah, alhamdulillah. Jadi muslimat dirahmati Allah, itulah kita dalam new norma, kebiasaan baru. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala masih pilih kita untuk berada di dalam rumahnya. Sayunya hati-hati kita ketika masjid diarahkan untuk tutup, surau tak boleh didatangi untuk bersujud kepada Allah secara berjamaah. Semua kita sayu hati. Kita rasa nak kiamat sungguh dah masa tu. Muslimat dirahmati Allah. Sampai hari ini sudah hari ke-152 daripada tarikh 18 hari bulan 3. Ada juga yang berbisik di hatinya, tak kiamat pun lagi. Na'udzubillah min zalik. Kita takut bisikan-bisikan kejahatan yang macam ni datang pada hati kita, lalu menggugat keimanan kita. Beriman kepada hari kiamat bila hanya Allah yang tahu. Tapi selagi kita hidup, bersiap sedialah dengan yang namanya kiamat. Sama ada kiamat kecil atau kiamat besar. Jadi tak perlu tunggu apa-apa tanda pun, buat saja persiapan. Kita takkan takut berdepan dengan kematian. Itulah dia kiamat kecil dan itulah dia kiamat besar, hancurnya bumi ini dan dibangkitkan semula untuk persoalan yaumul hisab di mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimat dirahmati Allah, sehingga ke tarikh ini ternyata kita mengiyakan kata-kata Allah. Semua kita diuji mengikut kelayakan kemampuan kita masing-masing. Jadi tahniah jemaah Masjid Al-Hidayah antara yang sebenarnya mampu dengan ujian ini. Sebab tu bila masjid dah buka, kita patuh SOP.
kan. Siapa yang paling berautoriti sekarang ni? KKM. Perdana Menteri ikut nasihat KKM. Mufti bahagian agama negara kita ni, Menteri Agama ikut nasihat KKM. Jadi siapa kita untuk tidak mengikut nasihat KKM? Kerana mereka bercakap dengan ahlinya. Allah suruh kita bertanya kepada siapa yang paling ahli. Jadi semoga langkah kaki kita, kos minyak kereta kita, pusingan tayar kereta kita, semput juga tadi Ustazah daripada depan ke sini kan, semput juga berjalan muslimat. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala ganda-gandakan pahala sebagai orang yang berada di medan jihad. Amin ya rabbal alamin. Bukan berperang, bukan angkat senjata, tapi susah payah kan ibu nak datang dalam majlis ilmu sekarang ni. Susah payah kan ibu nak pujuk suami kita yang stres pergi masjid, lupa sejadah pun kena balik. Jadi isterinya macam mana kat rumah? Kan? Kalau kita jadi orang yang memanas-manaskan, AJK mana yang halau tu bang? Dia tu memang macam tu, laki bini sama je. Kita memanas-manaskan, akhirnya ahli rumah itu sudah menjauhi rumah-rumah Allah. Kita dengan ilmu menyejuk-nyejukkan, Allah bagusnya lah suami saya kan pergi masjid dah, kena halau daripada AJK masjid sebab tak bawa sejadah. Saya pun baru nak ambil uduk, jom bang kita sembahyang sama-sama. Pahala ke masjid tadi dah, setiap langkah tu dikira. Jadi imam pula pada isteri sendiri, Masya Allah. Allah tahu dah niat abang nak sembahyang kat masjid. Jadi muslimat, sejuklah sekejap hati kawan tu. Ini kita pula yang tukang panas-panaskan. Muslimat dirahmati Allah. Jadi peranan seorang wanita, seorang isteri di dalam rumah, contohnya bagaimana Khadijah Al-Kubra menyelimuti Nabi SAW yang gemetar tubuhnya, takut saat kali pertama menerima wahyu. Jadi ini juga proses dakwah. Kalau ada anak-anak kita yang tak naklah pergi masjid, mama susahlah, tak seronok sembahyang jauh-jauh ni. Ustazah Zai pun tak seronok mengajar duduk jarak-jarak macam ni. Tak seronok ibu-ibu. Rindu nak bersalaman, rindu nak berpelukan, tak seronok. Tapi sebenarnya apa tarbiyah Allah kepada kita? Itulah dia di mana kita saat lutut peha kita bersentuhan dulunya. Duduk sebelah menyebelah dalam majlis ilmu. Di mana hati kita saat kita solat di saf yang sama, bahu bersentuhan, boleh bersalaman, berpelukan, bagaimana hati kita? Adakah merapat seperti jasad kita? Sedangkan bila diuji dengan COVID-19 ini, insya-Allah tarbiyah Allah dalam lebih 100 hari ini, kita saling merindu walaupun jasad kita berjauhan. Ada doa mendoakan walaupun kita tak dapat berdakapan. Itu dah ibu-ibu dirahmati Allah. Kenapa saya melafazkan demikian? Sebab ini kuliah pertama di Masjid Al-Hidayah bagi saya. Jadi masjid-masjid lain dah dengar dah bab ni. Sebab nak bagi tahu pada hati kita berada dalam kebiasaan baru. Akur sahaja. Kerana orang yang sabar pasti menang. Jangan kita dulu menjerit-jerit kenapa masjid tak buka, tak buka untuk majlis ilmu, solat jemaah sebagainya. Hari ini telah dibuka, kita rasa payah dengan nak pakai pelitup muka, kita payah nak duduk jarak-jarak, kita payah rasa nak bawa sejadah sendiri, muslimat dirahmati Allah, maka kita tak mendatangi. Tolong, ternyata orang yang sangat banyak alasannya itulah orang yang sentiasa bermalas-malasan dalam hal ibadah kepada Allah. Tolong ya muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau memang kita tak sihat, bergejala, boleh dengar online. Sekarang ni masjid buat live Ustazah Zai untuk grup Demi Ummah Kerana Allah buat kelangsungan. Muslimat dirahmati Allah. Jadi semua boleh. Cuma fadilat, kelebihan bagi orang yang menghadiri, meletakkan majlis dirinya dalam majlis ilmu Raudatul Jannah, sudah pasti ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kata yang dengar online tu tak bagus, kita saja yang bagus. Yang paling penting bagaimana hubungan kita dengan Allah untuk sama-sama meninggikan darjat kita dengan ilmu. Kerana kata Allah yang paling tinggi darjatnya adalah orang yang berilmu. Lalu dengan ilmu itu diamalkan. Yarfa'ullah, Allah itu meninggikan siapa? Meninggikan orang yang ada ilmu. Lalu jangan hinakan diri kita sebagai orang yang mendakwa ada ilmu, tetapi kita tak beramal akan ilmunya. Baik, cukup ke mukadimah macam tu? Yang setengah jam pula mukadimah. Jadi muslimat dirahmati Allah, kekanda bonda yang saya kasihi, kita sebenarnya tarikh bila kita terakhir dalam tajuk ini? Cuintai sekejap, saya suka tanya tarikh bila terakhir. 16 hari bulan 3. Okey, betul, 16 hari bulan 3. Sebab besoknya saya di Masjid Mardiah, kan, dengan confident dia cakap besok saya dekat Surau Darus Saadah, Masjid Mardiah Selasa, Rabu di Surau Darus Saadah. Tiba-tiba Rabu tu memang tak boleh.
jemaah Masjid Darus Saadah memang ada plan nak buat kenduri nasi ambeng masa tu muslimat. Ustazah semua dah siap dan ni besok kita buat je kuliah. Bukan ada orang tahu pun. Mokcik-mokcik. Boleh tapi sebab hari ni dah mula dah PKP ni. Tak boleh cik. Apa tu kita dah siap-siap dah nak buat kenduri ni. Ustazah duk telan idea je. Sabar je lah cik. Dah kerajaan kata tak boleh lah muslimat. Tapi Masya Allah niat mereka tu sudah pahala. Jadi di sini 16 hari bulan 3, di Mardiah 17 hari bulan 3, 18 hari bulan 3 ni kita macam tiba-tiba kan. Orang yang dah kematian insan tersayang, lagi-lagi sihat-sihat tak tunjuk tanda nak meninggal kan. Kita kata tiba-tiba je Ustazah. Ustazah Zai pun disuruh stop kuliah tiba-tiba je 18 hari bulan 3. Kuliah pertama berada di studio TV Al-Hijrah muslimat. Patutnya lepas tu kuliah. Duduk kat studio Al-Hijrah pula dapat WhatsApp Ustaz Azwan kan. Daripada ni menyatakan semua visa umrah ditahan, tak boleh terbang dah. Muslimat dirahmati Allah. Cik Ustaz Azwan confident je. 14 hari je ni relax. 14 hari je muslimat. Rupa Al-Kisah Masya Allah bila orang tanya Ustazah betul ke September Oktober ni ke Oktober November, ramai yang PM saya tanya. Saya kata kami tak dapat apa-apa berita dan arahan yang rasmi pun menyatakan umrah boleh buka September, Oktober ni. Jadi tak beranilah kita nak kata apa. Jadi jangan pandai-pandailah viral sesuatu yang orang travel tak tahu lagi muslimat. Tiba-tiba orang dah kata Ustazah nak daftar untuk Oktober, kita tak tahu lagi. Jangan pandai-pandai sebab orang dalam keterujaan masing-masing. Semoga Allah kabulkan doa setiap pencinta ilmu yang berada dalam majlis ilmu, dipayungi oleh para malaikat Allah, membawa doa-doa kebaikan, diaminkan oleh malaikat Allah yang mulia, tak ada dosa macam kita. Amin. Doanya adalah segeralah berakhir pandemik COVID-19 di seluruh dunia ini wahai Allah. Amin. Allah Maha Besar menunjukkan dengan makhluk yang sangat kecil kita pun boleh tumbang, tewas. Ada banyak orang yang telah mati sebelum ajal hanya dengan ujian yang demikian. Duduk di atas tahta pilot Ustazah sekarang kerja hantar makanan je. Kawan-kawan ustaz yang pramugara, tubuh-tubuh sado, handsome belaka. Ustaz doakan saya, sekarang saya jadi storekeeper dekat Giant. Tak apa, anda mulia sebab anda bangkit dengan usaha. Inilah yang dimuliakan Allah, insya-Allah bawa rezeki yang halal barakah di dalam rumah tangga. Jangan tidur saja, jangan layu, jangan mati sebelum ajal. Allah nak ajarkan kita bangkit. InsyaAllah semua kita ada pahala di setiap sabarnya kita menentang, berperang dengan COVID-19 ini. Maka please patuh SOP. Boleh ya ibu-ibu dirahmati Allah? Saya tertinggal emas tadi ni, kelang kabut telefon cipta. Ada tak lebihan ya Allah? Sebab satu benda yang paling memang Allah kena patah balik kalau tertinggal. Tengok dalam kereta telefon ustaz kat Sabah. Bang, tadi tu kan dah bawa masuk kan? Hari tu dah bawa masuk banyak kan mas dekat dalam ni. Yelah kalau bawa pun awak punya extension yang kat belakang tu kan tak ada dalam kereta. Ustaz Azwan kata macam abang dah bawa pergi Sabah ni masuk dalam beg hari tu. Pulak dah, kalau tak ada extension pun tak apa, sangkut kat telinga. Jadi telefon dah cerita dalam kereta pun tak ada. Sebab apa muslimat itulah patuh SOP yang baru. Biarlah mancung mana hidung kita saat ini sudah tidak ada nilai, orang tak pandang pun.